Okey, kita mulakan hari ini kita belajar hadis. Hadis 1148. Ini kita mulakan. An Mughirah, dari Mughirah. Okey, silakan baca. Makna je lah Ustaz. Mana tak apa? Dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isteri orang yang hilang itu tetap jadi isterinya sehingga ada khabar. Dikeluarkan dia dari oleh Daraqutni dengan isnad yang lemah. Ya. Baik, catatkan hadis 1148, hadis lemah. Lemah. Matan, perempuan yang kehilangan suami tidak ada batas selama menunggunya. Hukum sebab sebagaimana hadis 1147A. Hadis 1147A yang kita dah baca dulu. Menunggu sampai 4 tahun. Dan kemudian Dalai beriddah selama 4 bulan 10 hari. Jadi ada waktunya sampai 4 tahun. Tapi kalau ikutkan hadis lemah ni, kita tak boleh jadikan ikutan. Hadis lemah ni pula, tak ada batasnya. Kalau 10 tahun, dia balik tetap isterinya. Itu kalau dia tak ada laki? Padahal isterinya sudah berkahwin dengan orang lain. Jadi sebab itu, masa tempoh tu ikut 1147A 4 tahun. Oh, 4 tahun. 4 tahun. Jadi hadis yang kita baru baca ni, hadis ni tak boleh jadikan dasar hukum sebab dia lemah. Hadis ni lemah. Okey, 1149. 1149 dari Jabir, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang bermalam di rumah seorang perempuan kecuali ia kahwin atau sebagai mahram. Diriwayatkan dia oleh Muslim. Ini kes. Catatkan 1149. Hadis sah. Matan, dilarang lelaki yang ada ingatan. Saya ulang. Dilarang lelaki yang ada ingatan meminang, bermalam di rumah perempuan yang masih dalam iddah. Di rumah perempuan yang masih dalam iddah. Hukum haram. Jadi hadis 1149 ni, perempuan yang masih dalam iddah. Contohnya kematian suami 4 bulan 10 hari. Dan lelaki itu berhajat untuk berkahwin dengannya. Ataupun berhajat untuk meminangnya. Tapi dia duduk di rumah atau bermalam di rumah perempuan itu. Tak boleh. Hukumnya tetap haram. Apalagi tidak ada kaitan mahram. Maknanya hukumnya tetap haram. Itulah maksud daripada hadis ini. Baik, 1150.
1150 dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW sabdanya, janganlah seorang laki-laki bersendirian dengan seorang perempuan melainkan beserta mahramnya. Dikeluarkan dia oleh Bukhari. Ya, catatkan ya. Hadis 1150 hadis sah. Matan, dilarang seorang laki-laki bersendirian dengan seorang perempuan kecuali bersama mahramnya. Hukum sebagai satu ketentuan. Jadi dalam hadis ini, taraf dia adalah sah. Ya. Mengikut matan ini, mana dilarang. Ya. Dilarang seorang laki-laki bersendirian dengan seorang perempuan kecuali bersama mahramnya. Kalau dulu, ya, orang-orang tua-tua kita tu dia sentiasa berjaga-jaga. Ya. Jadi ya, berbeza dengan ya, anak-anak muda sekarang. Kadang masih taraf ya, bertunang, dia dah macam dah berkahwin. Ya. Maknanya boleh jalan sana, jalan sini. Betul, Ustaz. Ada yang buat melancong lah tu. Walaupun ada mak ayah, tapi entah tak boleh rasa saya. Ya, memang tak boleh lah. Ya. Kecuali ada mahram. Ya. Kalau tak ada mahram, tidak dibenarkan. Ya, tidak dibolehkan. Ya. Jadi, ya, taraf bertunang itu belum lagi sebagai halal. Ya. Itu tunang, ya, belum berkahwin. Ya. Sebab itu terkadang orang-orang tua dulu dia lebih utamakan ya, kahwin dulu daripada yang lain-lain. Jadi dia utamakan kahwin dulu. Tak payah nak buat majlis besar. Tak payah majlis besar pun. Ya, nikah gantung. Apa nikah gantung? Yelah. Nikah gantung tu yang terbaik sebenarnya. Sekarang tak ada orang buat nikah gantung tak ada. Dulu ada nikah gantung. Sebab nikah gantung tu dia dah halal dah. Ya. Dah betul-betul. Dah betul-betul sebenarnya. Dah boleh duduk sama dah. Pergilah. Hanya digantung tu sebab nak kenduri tu nak buat kemudian. Kenduri besar. Tapi kenduri kecil tu pun dah ada. Minum teh tu dah cukup. Ya, betul-betul. Dah sah dah. Makan nasi lemak macam tu. Makan nasi lemak kan. Jimat Ustaz. Duit yang belanja tu boleh buat buat rumah. Barang-barang rumah boleh beli. Tapi dulu pernah dijemput kenduri dijemput minum petang. Di Taman Tun minum petang. Rupanya jamuan tu jamuan kenduri kahwin anak dia. Minum petang ya, biasa ya. Dia jemput berapa orang tu? Tak ramai lah. Maknanya 2 kemah je. 20 orang. Lebih kurang macam tu. 2 kemah je dengan pos rumah lah. Lagi selesa macam tu, Ustaz? Lepas tu kita tak tahulah, ingat biasa-biasa lah. Rupanya kenduri kahwin anak dia. Jadi buat secara ringkas lah. Bila kata buat besar pun penat, buat ringkas pun penat juga. Sama juga tadi. Betul. Kan? Dia boleh pakai untuk dia. Untuk dia. Dia harapkan yang sah ya, dan yang halal. Ada juga orang buat macam tu. Jarang jumpa.
Ya. Senang macam tu, tak ada penat, tak ada orang kata apa, tak ada mengumpat. Betul. Kadang makanan tak sedap, kadang terkena kan makanan tak sedap, kita bukan nak bagi makanan basi kan. Kadang orang handle ayam kita tu, yang atas tu dah basi, dia kena air kan. Memang berlaku. Daging ayam ni jangan orang main. Berlaku. Dia tak tutup betul kan. Kadang terlampau lama sebelum di bukan semasa sebelum masak, dia tersimpan lama kat plastik tu kan. Jadi itu menjadi perkara yang macam tu jugalah terjadi. Ya, tapi itulah maknanya ada baiknya juga hari tu semasa COVID tu banyak kahwin ringkas. Ringkas saja. Dia nak pakai pengantin, pakai lah. Bagus pakai. Ambil gambar. Ada baiknya juga hari tu. Betul, banyak jimat. Kan? Tapi masa COVID pula, lepas COVID tu pula, pengantin berarak dengan baby. dah setahun Ustaz. Yelah, bawa baby ya. Dikatakan meraihkan apa namanya? nak juga. Yelah, tak apalah. Tak bising Ustaz, kalau tak buat majlis kadang anak-anak ni bising. Macam mana akak punya buat majlis besar-besar 3 hari 3 malam sampai saya tak buat. Macam tu lah, ingatkan anak-anak. Tak payahlah. Macam contoh bersanding tu tak wajib nak bersanding-sanding. Contoh lah. Betul. Tengok album mak ayah semua bersanding. Mak ayah boleh bersanding, aku tak boleh bersanding. Melenting anak. Tengok mak ayah bersanding, dia pula tak boleh bersanding. Macam tu lah. Baik, 1151 silakan. 1151 dari Abi Sa'id, bahawasanya Nabi SAW telah bersabda tentang tawanan autas. Tidak boleh dijimat perempuan yang hamil hingga ia beranak, dan tidak boleh dijimat perempuan yang tidak hamil hingga ia haid sekali. Dikeluarkan dia oleh Abu Dawud dan disahkan dia oleh Hakim. Lagi 1152 dia sekali. 1152 dan ada baginya syahid dari Ibnu Abbas tersebut dalam darukat ni. Baik, catatkannya 1151 dengan 1152 hadis sah. Matan: dilarang mencampuri hamba yang sudah hamil sehingga melahirkan anak. Dan dilarang mencampuri hamba yang tidak hamil sebelum berhaid sekali. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, ketika perang Autos, nama dia, perang Autos, Nabi banyak mendapatkan tawanan. Di antaranya tawanan perempuan. Jadi perempuan-perempuan tu dia dijadikan sebagai tawanan dan jadi hamba. Jadi perempuan-perempuan ini akan dibagi-bagi kepada prajurit yang mengikuti peperangan. Lalu Nabi menetapkan bahawa perempuan yang tertawan itu apabila ia hamil tidak boleh dicampuri kecuali sudah bersalin. Dan bila menjalani satu kali, dan perempuan yang tidak hamil pula dia kena menjalani satu kali haid.
menunjukkan dia bersih. Bersih. Dia bersih. Inilah kesucian seorang perempuan. Walaupun hamba, tapi ia memerlukan kepada hal yang ditentukan oleh Nabi SAW, iaitu supaya mengetahui itu bukan benih dia tapi benih orang lain. Jadi kalau yang hamil kena sampai bersalin. Yang tak hamil kena berhaid sekali menunjukkan dia suci atau bersih. Begitulah kisah mengenai peperangan Autos. Itu adanya hamba zaman Nabi. Hamba ni bukan sembarangan, melainkan dapat daripada peperangan. Baru dapatnya hamba. Kalau tak ada hamba. Baik, 1153. 1153 dari Abi Hurairah dari Nabi SAW sabdanya, anak itu bagi tempat tidur dan bagi yang berzina rejaman. Muttafaqun alaih, dari hadisnya. Allah. 1153. Okey, lagi dia bersambung. Ni dan demikian juga dari hadis Aisyah di satu kisah 1155, dan begitu juga dari Ibnu Mas'ud di sisi Nasai 1156, dan demikian juga dari Utsman di sisi Abi Daud. Ini kena catatkan 1153, 1154, 1155, 1156. Satu hukum. Hadis sah. Matan dia, anak dari perempuan yang dituduh berzina yang meragu-ragukan ditentukan sebagai anak. Dan ulang dah balik Ustaz, yang apa? Yang meragu-ragukan. Yang meragu-ragukan ditentukan sebagai anak dari suaminya. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, semak semula hadis 1153 ini. Maksudnya, perempuan yang telah dicampuri oleh laki-laki, baik ia suami maupun tuannya, kalau melahirkan anak tersebut menjadi anak lelaki yang mencampuri itu, iaitu tuan. Jika lelaki itu tuannya, maka anak tersebut adalah menjadi milik tuannya. Tetapi kalau perempuan yang menjadi tawanan sudah hamil sebelumnya, maka anak yang dilahirkan itu bagi suaminya, bukan bagi tuannya. Maknanya hamba yang ditawan tu ada yang hamil. Jadi yang hamil tu anak tu bukan anak tuan. Anak tu adalah anak suaminya, tapi tuan tu boleh bela. Tapi bela dia tidak boleh menganggap anak tuannya. Tetap anak suami dia yang mencampuri dia. Tapi kalau tuannya yang mencampuri, itu tetap anak kepada tuannya. Itu dikatakan bila hamba melahirkan tuannya. Mana anak merdeka, mak masih hamba. Bila hamba tu dicampuri oleh tuannya dan melahirkan anak, anak tu dia tak jadi hamba. Anak tu merdeka. Anak merdeka. Tapi ibunya tetap hamba. Itu yang dikatakan anak hamba melahirkan tuannya.
Jadi anak tu jadi tuan. Jadi tuan sebab dia merdeka. Ya. Tapi si anak ini, dia tetap, dia kena hormat sebagai ibunya walaupun masih hamba. Ya, tapi kalau tuannya dah mati, dia merdeka. Ya. Kalau tuannya dah Perempuan mati. tu. Perempuan tu. Baik. Ya. Suara tak bapa clear? Siapa? Saya punya. Ah, Saya punya. tadi okey. Macam jauh suara. Yang saya telefon ni orang tu kata itu ngaji. Okey, sambung lagi. Kita sambung masuk ya. Babur rodoi. Babur rodoi. Ya, babur rodoi. Ini Puan Ajah Siti Jawahir dah masuk dah ni. Tak jumpa lagi Ustaz. Adi 1157. 1157. Jom cari 1157. Ada telefon saya tertinggal dalam kereta. 1157. Jumpa? Boleh baca. Boleh baca. Hadis 1157 dari Aisyah yang berkata, setelah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali hisab dan dua kali hisab itu tidak bisa mengharamkan. Dikeluarkan oleh Muslim. Tajuk dia babur rodoi. Bab penyusuan. Baik, kita buat pengertian dulu. Pengertian. Rodok ialah rodok tu rodok. Babur rodoi tu. Rodok ialah penyusuan yang dilakukan oleh perempuan bukan ibu kandungnya kepada anak bayi. Catatkan 1157. Hadis sah. Matan, sekali menghisap susu seorang perempuan lain atau lebih belum mengharamkan perkahwinan dengan ibu susu itu. Hukum sebagai satu ketentuan. Ingat ya, kita dalam Islam ni ada dikatakan ibu susu. Macam Nabi pun dia ada ibu susu. Ya, sebab ya, biasanya jadi satu budaya pada orang Arab. Dia kalau ada anak, dia boleh pasing-pasing dengan ibu lain untuk menyusukan. Dia boleh pasing ya, kepada ibu-ibu lain. Ya, dan tujuan mereka supaya anak itu cerdik, pandai. Macam tu. Ya, jadi budaya ni tidak ada pada kita. Ya. Sebab itu, ya, adakah ya, ibu yang menyusukan ini akan jadi ibu susu? Itu soalannya. Jawabnya tidak.
Kalau seandainya dia hanya memberikan susu sekali dua macam tu. Contohnya, ya anak jiran tu terlalak-lalak. Ya yang kecil menangis. Ya, maknya entah pergi mana. Ya, jadi ya maka ya perempuan ni, jiran ni juga kesian. Ya, disusukanlah dia. Ya, sekadar disusukan macam tu, ya tidak menjadikan sebagai ibu susu. Ya. Dan ya syarat untuk menjadi ibu susu, ya kita baca pada hadis selanjutnya. Ya. Sambung lagi ajar Jawahir, Jawahir. Anha Hadis 1158 dan daripadanya dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikanlah siapa saudara-saudara susu kamu, kerana tidak ada penyusuan melainkan dari lapar. Ya. Baik. Mutafaq alaih. Okey. Hadis 1158 catatan hadis sah. Matan, penyusuan yang mengharamkan perkahwinan ialah penyusuan yang boleh menghilangkan lapar. Dalam braket 5 kali. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Untuk layak seorang ibu itu menjadi ibu susu, dia menyusukan bayi ini ketika dia lapar sampai kenyang. Ya, maknanya disusukan sampai sendawa lah kiranya. Ya, si baby ini. Dan syaratnya dia susukan 5 kali pada waktu lain-lain dengan kenyang. Ya. Dengan kenyang. Bila dia melakukan demikian, anak ini menjadi anak susuan. Dan anak ini kepada ibu dan anak-anak ibu dia jadi mahram. Maknanya si anak susu ni dia tidak boleh berkahwin dengan adik-beradik. Dia tidak boleh berkahwin dengan anak ibu itu. Dia dah jadi keluarga susu, adik-beradik. Tapi ada syarat. Syaratnya tadi 5 kali dengan kenyang. Bukan kejap-kejap sambil-sambil macam tu. Ya. Dia betul-betul kenyang, 5 kali tu kenyang. Ataupun lebih. Ya. Ada setengah ibu angkat. Ya, ibu angkat dia ambil anak angkat. Ya, kerana nak menjadikan dia mahram. Ya. Maka ibu angkat ni susukan dia. Ya, tapi tak tahulah zaman moden ni katanya ya, dia boleh makan hormon ya untuk datangkan susu. Ya. Lepas tu dia susukan bayi tu. Ya, maka ya jadilah mahram buat dia dan tidak ada pantang larang aurat baik kepada suaminya dan lain. Dengan suami ke? Dengan suami. Jadi mahram lah. Senang. Ya, senanglah berurusan. Ya. Macam anak dia lah. Tapi itulah maknanya zaman moden ni boleh macam tu. Maknanya walaupun dia tidak mengandung, ya, tapi dia boleh datangkan hormon untuk susu. Dia menyusukan. Boleh datang. Boleh ke Ustaz? Tak kawan-kawan boleh. Boleh ke? Boleh ke datang susu? Tak Jawahir boleh. Banyak orang buat tu. Ya. Masa kita tak ada pun. Cakap boleh tapi masa kita tak ada pun orang advice.
Saya dengar kata Kita boleh. pernah dia dah. Ha, Hmm. jadi zaman moden ni boleh buat macam tu dia. Doktor tu bagi pil hormon tu, dia makan. Ada special agaknya, ada special bayaran lah tu. Ha. Ya, lepas tu dia boleh datang. Ya. Boleh datangkan susu tu. Jadi dia susukanlah baby ni sama ada 5 kali ataupun 2 tahun. Ya. 5 kali tu hanya syarat. Ya. 5 kali, kalau dah lebih pun tak kisah. Syarat minimum. Minimum 5 kali. Itu dikatakan kalau sekadar jiran menyusukan anak jiran, contohnya seorang itu menyusukan anak jiran sekadar sesekali, dia tidak menepati syarat ni, tak jadi anak angkat lagi, tak jadi anak apa, anak susu lagi ya. Anak susu. Itu syarat, dia ada syarat dia. Ya, syaratnya 5 kali dengan kenyang. Ya. Itu danger kalau anak-anak kita nak kahwin dengan anak orang tua, tak boleh ya? Tak boleh. Kan? Kahwin tak boleh kan? Tak boleh. Maknanya dia dengan tak boleh. dia dengan anak-anak ibu dia tu, anak-anak ibu susu tu tak boleh lah. Jadi adik-beradik. Oh, macam cerita zaman dulu. Harta tak ada Tak dapat. Dia anak susu ya. Okey lagi. 1159. 1159, dan daripadanya dia berkata, telah datang Sahlah binti Suhail lalu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Salim Maula bagi Abi Uzaifah berserta kami di rumah kami, padahal ia telah sampai kepada umur laki-laki. Maka sabdanya, susuilah akan dia, nescaya engkau jadi haram kepadanya. Jadi umur laki-laki. 1159. Riwayat apa dah besar Ustaz? Apa dah? dah besar laki-laki ni. Dah besar ke tu kan? Kan budak-budak besar bagi susu. 1159 ya, catatkan dulu hadis sah. Penyusuan yang mengharamkan perkahwinan ialah 5 kali penyusuan. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, ya, apa maksud daripada hadis tersebut? Bahawa ketika Salim, jadi dalam hari itu Salim ya, telah merdeka. Salim, bukan salah. Salim. Ya. Saliman Arab itu. Ya. Salim. Jadi Salim ni, dia telah merdeka dari Abu Huzaifah. Ya. Maknanya dia dulu hamba kepada Abu Huzaifah. Kemudian Abu Huzaifah dah merdekakan dia. Dan ia tetap bekerja di tempat Abu Huzaifah. Dia dah merdeka pun, dia masih sayang dengan keluarga Huzaifah ni. Dia kerja lagi. Ya. Maka Sahlah ni isteri Huzaifah. Dia mengadu kepada Rasulullah SAW tentang keberadaan Salim di rumahnya. Ya. Sebab Salim pada waktu itu telah menjadi lelaki dewasa. Sahlah menanyakan bagaimana cara yang harus ia tempuh berkenaan dengan adanya Salim di rumahnya itu. Ya. Jadi isteri Salim sudah tentulah bila dah merdeka, dia maknanya dah ya, dalam segi aurat, dia kena jaga aurat lah. Macam tu. Tapi Salim tu dah biasa daripada mula bekerja dengan Huzaifah. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Sahlah, iaitu isteri Huzaifah itu, untuk menyusui Salim yang telah dewasa itu.
Sebab dengan sebab dengan memberikan air susu kepada Salim, ya, maka kelak Salim akan menjadi anak susuannya dan haram Okey, masih dia kawan lah untuk Ustaz, masih kawan. berkahwin dengan anak susuannya itu. Ya. Saya rasa ni bukan Salim ni bukan dikatakan sebagai dewasa tua. Ya. Tak. Rasanya masih kanak-kanak lah tapi dah besar. Macam tu lah. Ya. Kanak-kanak dah besar. Jadi, ya, caranya, kata Rasulullah, kau susukan dia. Selesai masalah. Ya. Macam tu. Kalau tak, ya, bermasalah bagaimana? Bermasalah tentang aurat lah. Ya. Dia nak buka tudung ke apa, Salim ada kat rumah contohnya kan. Susahlah dia. Macam tu. 1160. 1160. Panjang cerita tu. 1160 dan 1160 dan daripadanya bahawasanya Aflah saudara bagi Abil Usaid datang meminta izin buat bertemu dengannya sesudah hijab. Dia berkata, saya enggan memberi izin kepadanya, tetapi tatkala Rasulullah SAW datang, saya beritahu kepadanya apa yang saya telah lakukan, maka ia perintah saya memberi izin baginya bertemu saya dan bersabda, sesungguhnya ia pamanmu. Muttafaqun alaih. Ya. Baik, catatkan ya, 1160. Hadis sah. 1160 ya. Hadis sah. Matan. Paman tu mana? Pakcik. Pakcik susu. Paman tu pakcik lah. Pakcik susu adalah mahram bagi yang menyusu kepada seseorang. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, saya masuk mula ya. Maksud daripada hadis 1160 ni, Abu Quraish, ya. Abu Quraish, Qaf, Ain, Yasin. Ikut Arab itu, Quraish. Abu Quraish adalah bapa susu Aisyah, ya. Dan Aflah. Dan Aflah adalah saudara susuan Aisyah. Maka setelah turun ayat hijab yang mewajibkan wanita bukan mahram dengan seorang lelaki menutup diri dari lelaki tersebut, maka Aisyah menyangka bahawa Aflah ini pun tidak boleh bertemu dengan dirinya. Kerana itu, ia tidak mengizinkan Aflah bertemu dengan dirinya ketika Rasulullah SAW tidak ada di rumah. Tetapi kemudian Aisyah menceritakan hal ehwalnya kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi bersabda bahawa Aflah saudara susuan Abdul Qais. Maka berarti bapa saudara Aisyah sebagaimana seorang bapa saudara dari ayah kandungnya sendiri. Kerana itu, ia adalah mahram bagi Aisyah. Disebabkan kerana penyusuan Aisyah kerana isteri Abdul Qais. Ya. Jadi artinya bahawa, ya, seorang yang mempunyai hubungan sedarah dengan ibu susuan atau bapa susuan adalah juga menjadi mahram dari anak yang menyusu kepada ibu susuan atau kepada bapa susuan. Ya, yang, ya, anak-anak kepada mak ayah
susuan tadi itu dah tentu mahram. Terkadang orang ni dia tak tahu. Dia dah besar, dia tak tahu yang dia itu adalah adik-beradik dia. Adik-beradik susuan dia. Jadi kadang yang memberitahukan orang lain. Ya. Orang lain memberi, itu kan si Afla tu kan saudara susu kamu. Macam itulah contohnya. Ya. Jadi dia tak tahu. Ya. Kalau kahwin juga Ustaz. Kalau kahwin juga. Kalau kahwin ini. Boleh kalau haram kahwin kena ceraikan. Ya, kena ceraikan. Ya. Risau. Itulah. Yang ada beradik tu lagi buat hal lagi. Ada kes juga yang berlaku. Ya. Dalam cerita hadis yang kita akan baca, ya. Ada juga yang berlaku. Lagi? Dari Aisyah. Kak Ruhun nak sambung. Okey, Assalamualaikum. Sorry lambat. Okey. Dan daripadanya dan dari 1161. Okey. Dan daripadanya 1161 kan? Dan daripadanya ia berkata 10 penyusuan yang maklum mengharamkan itu adalah dari antara ayat-ayat Quran yang diturunkan. Kemudian dimansuhkan dengan 5 penyusuan yang maklum. Maka Rasulullah SAW wafat di dalam keadaan ayat itu dibaca sebagai Quran. Diriwayatkan dia oleh Muslim. Okey, 1161 catatkan hadis sah. Matan menurut Aisyah, sesudah Nabi wafat, bahawa penyusuan yang mengharamkan perkahwinan adalah tidak terbatas. Nokta hukum sebab terbatas iaitu 5 kali penyusuan mengharamkan orang yang menyusu itu kahwin dengan ibu susunya. Kahwin dengan ibu susunya. Jadi kita kena faham hadis yang sebelumnya, iaitu seseorang layak jadi ibu susu dan anak tu jadi anak susuan. Ya, sekiranya ibu susu itu menyusui 5 kali dengan kenyang. Ya, tapi 5 kali itu 5 masa, ya. 5 masa. Ketika dia lapar, dia disusukan, dia sampai dia kenyang sebanyak 5 kali susuan dan 5 masa, maka layak, ya, ibu tu ibu susuan, anak tu anak susuan, dan tidak ada pantang larang mengenai aurat. Ya, jadi dia sebagai mahram, dah jadi mahram kepada ibu susu dan kepada anak-anaknya. Jadi dalam hadis yang kita baca ni, ya, maksudnya begini, bahawa pada mulanya ketentuan penyusuan yang menyebabkan hubungan mahram antara seorang anak dengan ibu susunya adalah 10 kali hisab. 10 kali asalnya.
tetapi kemudian dikurangi hingga 5 kali saja. Dan ketika Rasulullah SAW wafat, maka ketentuan 5 kali inilah yang tetap berlaku. Ya, jadi sampai sekarang lah. Maknanya 5 kali susuan jadi ibu susu. Ya. Tapi ini bukan budaya kita, tapi ada juga orang buat lah. Ya, bukan budaya. Orang Arab ni, saya kata tadi, dia jadi satu budaya masa itu. Itu dipasing-pasingkan. Ya. Kononnya anak tu nanti cerdik. Ya, kalau banyak ibu susu. Ya. Tak kena tengok orang cerdik ke tidak, Ustaz. Dia duduk rumah aja, mana cerdik, Ustaz? Iyalah. Ya, manis. Ustaz, Ustaz, bapa angkat tu dia boleh jadi wali, Ustaz? Tak, wali tak sambut. Kalau wali tak adalah. Kalau dia setakat bapa susuan. Ya. Sekadar bapa suami susuan. Dia kata ibu susuan kan? Bapa susuan tak boleh jadi wali. Ya. Tak boleh ya? Wali tetap bapa dia. Macam Ustaz, nak jadi ibu susuan ni, kadang kena minta permission suami kena. Kan kalau suami tak izinkan, aku tak izinkan kau. Ya. Mana kalau ada suami minta izin ke suami, tapi kalau hanya terdesak, nak menyelamatkan menyelamatkan seseorang kelaparan, tak mengapa. Tak izin suami. Ya. Lebih 5 kali lah. 5 kali. Lagi 1162 sambung. Engkau dari Ibnu Abbas bahawasanya Nabi SAW diminta berkahwin dengan anak Hamzah. Maka sabdanya, sesungguhnya ia tidak halal bagiku. Lantaran itu anak bagi saudara susuku, kerana haram dari penyusuan. Susah ya. Penyusuan. Kerana haram dari penyusuan itu apa-apa yang haram dengan sebab nasab. Muttafaq alaihi. Ya. 1162 hadis sah. Matan, dengan penyusuan seseorang haram kahwin dengan nasab dari ibu susunya. Hukum sebagai satu ketentuan. Jadi, kalau seandainya anak-anak ibu susu tu, dia keturunan dia tu, dia masih lagi nasab kepada keturunan si siapa anak-anak ibu tu, cucu cicit dia tu, itu masih nasab lagi kepada anak susuan. Ya. Ini part kahwin aja lah, Ustaz. Jadi anak susuan dia tak boleh kahwin dengan anak ibu susu tu. Dia masih nasab. Ya. Harta pun tak boleh. Harta memang tak ada kan? Harta tak ada. Kahwin. Itu kahwin pun tak boleh. harta tu hanya apa? Dikatakan hadiah lah. Ya. Kalau dia nak hadiahkan. Lagi 1163. Dari Ummu Salamah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tidak haram dari penyusuan melainkan apa yang memberi bekas di perut dan adalah ia sebelum putus susu. Diriwayatkan dia oleh Tirmizi dan disahkan dia olehnya dan oleh Hakim.
Baik, cantikkan Hadis 1163 hadis lemah. Matan, penyusuan yang mengharamkan perkahwinan adalah penyusuan dalam umur 2 tahun. Hukum sebab tidak terbatas. Baik, hadis ini adalah hadis lemah, ya, tak boleh jadikan sebagai hujah. Oh, kalau anak tu lebih 2 tahun, dah tak boleh lagi jadi ibu susuan. Ya, sebab anak tu dah lebih 2 tahun. Hadis ini lemah. Sebenarnya anak tu kalau dah 2 tahun pun, 3 tahun pun disusukan, 5 kali dengan kenyang dah jadi ibu susu. Sebagaimana yang kita baca hadis sebelumnya, budak dah besar dah budak tu. Ya. Nabi suruh susukan untuk jadikan ibu susu. Ya. Untuk jadikan ibu susuan. Ha. Supaya tak ada apa, itu jadi mahram kan. Itu guna dia. Ya. Nak lagi ke? Sambung. Boleh? Boleh ke nanti tu sambung. sambung. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, tidak ada penyusuan melainkan di dalam 2 tahun. Diriwayatkan dia oleh Daraqutni dan Ibnu Adi sebagai marfu' dan sebagai mawquf, dan kedua-duanya menterjihkan mawqufnya. Mawquf. Baik, catatkan 1164 hadis lemah. Matan, penyusuan yang mengharamkan perkahwinan harus dalam umur 2 tahun. Harus dalam umur 2 tahun. Hukum sebab tidak terbatas. Ini sama dengan hadis sebelumnya. Hadisnya lemah, tak boleh jadikan hujah. Ya. Tak mesti 2 tahun. Lagi 1165. 165. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tidak ada penyusuan melainkan apa yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging. Ya. 1165. Dikeluarkan oleh Abu Dawud. 1165 hadis lemah. Dalam braket majhul. Mim jim hawalam. Majhul. Dalam braket ni. Matan, penyusuan yang mengharamkan perkahwinan ialah penyusuan yang sering dan banyak. Sering ni selalulah. Ya. Dan banyak. Yang sering dan banyak. Hukum sebab cukup dengan 5 kali penyusuan. Jadi hadis yang kita baca ni adalah hadis yang lemah juga. Majhul maknanya tak diketahui yang meriwayatkannya. Ya, rawinya tak diketahui. Majhul. Ya, jadi katanya kena banyak kali. Sedangkan dalam hadis 5 kali pun dah cukup. Hadis sahih. 1166.
Kak Jun bacalah Ha. 1166 dari Uqbah bin Haris bahawasanya ia berkahwin dengan Ummu Yahya binti Abi Ihab. Maka datang seorang perempuan lalu berkata, aku telah susui kamu berdua. Ia bertanya kepada Nabi SAW, maka sabdanya, bagaimana padahal sudah dikatakan. Lalu Uqbah berpisah daripadanya dan ia pun bernikah dengan laki-laki lain. Dikeluarkan dia oleh Bukhari. Lagi satu. 1167 dari Ziyad As-Sahmi. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang perempuan-perempuan bodoh dijadikan penyusu khabar. Dikeluarkan dia oleh Abu Dawud dan iaitu Musal kerana Ziyad bukan sahabi. Ni bodoh jahil lah Ustaz. Indon pagi jahil Ustaz. Bodoh ni boleh dikatakan lembam. Lembam. Lembam ya. Lembam ke apa? Lembam. 1166 hadis sah. 1166 hadis sah. Matan, perkahwinan yang terlanjur terjadi antara dua mahram adalah perkahwinan yang tidak sah dan mereka harus berpisah. Hukum sebagai satu ketentuan. Satu 1167 hadis mursal. Mimro sinlam mursal. Matan mursal ya, SAL. Mimro sinlam. Matan dia dianjurkan supaya jangan menyusukan anak kepada perempuan yang bodoh. Hukum lil irsyad. Baik ya, hadis 1166 tadi tu. 1166 tu. Ya, orang ini ya dia berkahwin. Ya, dan berkahwin. Kemudian datang seorang perempuan. Kamu berdua ni aku susukan tau. Kata perempuan tu. Dah, rupanya dua-dua ni adalah mahram kepada satu ibu susu. Ya. Jadi bila ada saksi macam tu datang memberitahu, ya, walaupun dah dinikahkan kena batalkan. Batalkan balik. Ya, ceritanya perempuan tu kahwin dengan lelaki lain. Ya. Jadi termasuklah kadang orang tak tahu dah kahwin rupanya dia adik-beradik. Ya. Sebab dia dah berpisah tak tahu. Ya. Perpisahan Bapak yang berpisah, bapak mak bapak pun dah berpisah, rupanya dia kahwin adik-beradik. Itu pun wajib dipisahkan. Ya, walaupun ada anak sekalipun tetap wajib dipisahkan. Sampai anak 5 Ustaz. Ya, pernah berlaku kan? Ada kes. Ada kes. Kena pisah juga. Ya. Itu hal yang tidak diketahui. Tuhan tetap memaafkan. Ya.
Tapi yang hadis akhir ni maknanya perempuan bodoh ni bukanlah dia bukan tak berpelajaran. Ya, yang dikatakan bodoh di sini bodoh macam bodoh lembam Lembam. lah, lembam. Lembam. Kalau sekadar dia duduk rumah masak lagi pandai masak. Contohnya kan. Jadi perempuan dulu memang duduk rumah pun. Ya. Jadi maknanya perempuan-perempuan yang dikatakan, tahu tak perempuan lembam? Lembam ni lelaki pun ada, perempuan pun ada. Dia macam kebodoh-bodohan. Sekolah lembab ada apa tu? Kelas lembab. Lembam kan. Macam itulah. Itu bodoh macam tu. Mana jangan disusulkan kepada perempuan macam tu, nanti kuatir berjangkit. Ya. Kuatir berjangkit macam tu. Ya. Sebab susuan tu akan jadi darah daging. Ya. Jadi kuatir nanti sama dengan ibu susuan macam tu. Jadi tidak dikendaki. Lembab